Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Semasa 3 bersama saya Samsudin. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menggunakan pingat kepada 257 pegawai dan anggota tentera pada istiadat penggunaan darjah kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia di KAT 2022 sesi kedua di Istana Negara. Pada istiadat berlangsung di Balairung Seri Istana Negara itu, Seri Paduka berkenan menggunakan darjah Panglima Setia Angkatan Tentera PSAT kepada 11 penerima. Pahlawan Angkatan Tentera PAT melibatkan 33 penerima, Kesatria Angkatan Tentera KAT kepada 104 penerima dan Bentara Angkatan Tentera BAT membabitkan 109 penerima. Penganugerahan pingat di KAT diberikan kepada pegawai dan anggota lain-lain pangkat yang berkelayakan atas jasa dan pengorbanan dicurahkan dalam perkhidmatan ATM. Pada sesi pertama istiadat itu Selasa lepas, seramai 284 pegawai dan anggota dikurniakan pingat dengan Muhammad Asgar Khan mendahului senarai sebagai penerima darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera PIGAT. Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ belum menerima sebarang aduan mengenai telur rosak dan tercemar dengan virus dari Singapura. Bagaimanapun, JKNJ dengan kerjasama Jabatan Veterina akan kerap melakukan pemeriksaan dan pemantauan di semua reban ayam serta tempat pengeluaran telur di Johor. Exco Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata, ia penting bagi memastikan pemilik mematuhi syarat keselamatan dan kesihatan makanan ditetapkan. Pemeriksaan ke atas sampel makanan dan produk juga telah dibuat supaya produk tersebut memenuhi syarat kesihatan makanan yang ditetapkan. Telur tercemar dari Singapura tidak akan dipulangkan kembali ke Malaysia untuk pasaran tempatan. Sebaliknya akan terus dimusnahkan jika didapati mengandungi virus. Pusat Pemindahan Sementara PPS Alternatif untuk Penduduk Terjejas Banjir bakal dibuka Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Perlis sekiranya PPS sedia ada terpaksa digunakan sebagai pusat pengundian menjelang PRU 15. Di Perlis, 102 daripada 120 PPS sedia ada merupakan sekolah yang mungkin terlibat sebagai pusat pengundian. Menurut pengurusi JPBN Perlis, Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad, penyelarasan akan dijalankan pihaknya bersama Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi menentukan lokasi yang diperlukan untuk pusat mengundi dan PPS alternatif. Sehingga kini pihaknya turut memantau 20 kawasan panas yang sering mengalami bencana banjir termasuk banjir kilat. Bursa Malaysia Securities Berhad mempelawa maklum balas orang ramai mengenai cadangan pindaan terhadap keperluan penyelesaian pasaran utama. Ia melibatkan amanah pelaburan hartanah REIT, tersenarai dan dana didagangkan bursa ETF bercirikan wakaf. Bursa Malaysia dalam kenyataan menjelaskan cadangan pindaan wakaf itu bertujuan melengkapkan inisiatif Suruhanjaya Security Malaysia SC dalam memperluas rangkaian produk pasaran modal Islam yang menyokong pembangunan sosioekonomi, pengagihan manfaat dan kekayaan awam lebih besar di pasaran modal negara. Bursa Malaysia juga berhasrat menambah baik kandungan penyata pengagihan REIT bagi memberikan gambaran menyeluruh kepada pemegang unit mengenai kelayakan pengagihan mereka. Pandangan dan maklum balas boleh dikemukakan selewat-lewatnya 30 November ini. Perkembangan sukan, pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman atau Damo berazam menamatkan saingan Grand Prix GP Malaysia di pentas podium. Jika berjaya, ia akan menjadi hadiah istimewa kepada peminat sukan pemotoran negara yang menyokong beliau selama ini. Jelas anak jati Selangor itu, beliau dan pasukannya sedia sepenuhnya dari segi mental dan fizikal. Bagi memastikan beliau bermula di 3 petak hadapan pada hari perlumbaan, Damok kini meletakkan tumpuan 100% pada sesi ujian masa yang dijadual pada Sabtu ini. Semasa 3 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.